إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang beriman sekalian, bertakwalah kamu. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada sidang Jumat sekalian, supaya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang beriman sekalian, tajuk mimbar Jumaat pada hari ini, kenapakah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga kembali? Soalannya, apa boleh Nabi Adam alaihi salam, ya Allah Ta'ala cipta Nabi Adam dalam syurga, berada berdua dengan Siti Hawa dalam syurga, penuh nikmat, penuh kesenangan, dan diadakan isteri pula bagi Adam alaihi salam. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam daripada tanah sebagai manusia yang pertama dan bapa bagi sekalian manusia sedunia, berada dalam kesenangan, berada dalam keindahan serba mewah, tetapi tidak ada isteri. Allah Ta'ala ciptakan Hawa bagi Nabi Adam alaihi salam, menunjukkan walau siapa yang senang sampai peringkat mana sekalipun, sekali tidak ada isteri atau tidak ada suami, kehidupan orang itu masih kurang, masih tidak sempurna. Maka Allah Ta'ala jadikan Hawa bagi Nabi Adam alaihi salam. Berkata ulama tafsir, dijadikan Nabi Adam daripada rusuk, dijadikan Siti Hawa daripada rusuk Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada perasaan sakit walau sedikit. Sekiranya Nabi Adam ada perasaan sakit, nescaya anak cucu Nabi Adam yang lelaki tidak ada perasaan kasih pada anak cucu Nabi Adam yang perempuan. Sidang Jumat yang beriman sekalian, soalnya, kenapakah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, duduklah kamu, tinggallah kamu di dalam syurga kamu bersama isteri kamu dengan senang lenang, apa saja kamu nak gapo nama cukup ada dalam syurga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma, makanlah bersenil-senillah kamu, ikut apa saja kamu nak. Nah, mana dengan bebas. Tetapi kebebasan Nabi Adam alaihissalam yang berada dalam syurga itu ada juga larangan, iaitu wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu hampirkan pohon kayu ini. Sidang Jumat yang beriman sekalian, adakah bagi seorang berada dalam syurga masih ada lagi larangan?
duduk dalam syurga yang mewah, semua serba cukup, tiba-tiba ada larangan lagi. Ulama mengatakan kerana Nabi Adam berada dalam syurga, tidak kerana amal ibadat. Hanya dijadikan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Adam berada dalam syurga, maka berada dalam syurga bukan datangnya daripada amal ibadat yang ditunaikan oleh Nabi Adam AS. Tetapi apabila anak cucu Nabi Adam AS pada akhir zaman yang menjadikan ahli syurga di akhirat besok, maka akan dimasukkan ke dalam syurga dengan tidak ada larangan apa-apa lagi. Kenapa kau begitu? Kenapa? Kerana anak cucu Nabi Adam yang menjadi ahli syurga mendapat syurga dengan amal ibadat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, bilanya ada larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana yang menjadi seteru bagi Nabi Adam dan Hawa dan juga kepada anak cucu Nabi Adam, iaitu iblis laknatullahi alaih, yang mana iblis mari berupa penasihat, mari berupa piti periksa, orang panggilnya cetanadi tapi prasungrai kepada Nabi Adam AS. Aku jadi nasihat kamu, aku royak kamu, aku besar kamu. Hak Allah Ta'ala tak seru mendekati pun kayu tu bukan gapo dah. Takut mu kekal dalam syurga dan takut mu jadi malaikat. Kamu nak kekal dalam syurga dan mu nak jadi malaikat, mu makanlah hak kayu ni. Mula-mula boleh tali bagi iblis untuk menghasut dan menggoda kasib-kasabnya kepada Nabi Adam AS, sehingga Nabi Adam terpedaya dan tertipu. Makanlah kedua-dua saat ini akan buah kayu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab Nabi Adam AS dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga kerana Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Jangan masuk dekat buah kayu ni, bahkan Nabi Adam makan bersama dengan Siti Hawa. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, ingatlah apa saja yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala untuk mendekati benda tu Allah Ta'ala larang dah. Apabila pergi buat, lebih lagi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Ta'ala kata, wala taqul lahuma uffin, kamu jangan kata kepada dua ibu bapa kamu kelima uff. Uff dah dilarangkan oleh Allah kepada anak. Apatah lagi kalau kita tenang, kalau kita sepak atau menyakiti ibu bapa, lebih haram lagi. Wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Masuk dekat pun tak boleh dah. Apatah lagi kalau kita buat zina. Maka Nabi Adam AS terperangkap dengan perangkap iblis yang menggoda Nabi Adam, dan iblis meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mana Allah menghalaukan kesemua tiga-tiga, Adam bersama Hawa dan iblis syaitan bersama lafaz dia, kena turun ke alam dunia ini. Tetapi iblis memintakan sama Allah Ta'ala untuk nak menggoda, untuk nak menipu anak cucu Adam seboleh mungkin. Maka permintaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, berapa banyaknya larangan Allah dalam Al-Quran, berapa banyaknya larangan Nabi SAW dalam hadis terhadap umat dan Nabi kita, terhadap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berapa banyaknya hamba-hamba yang melanggarkan larangan ini, tetapi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setara Nabi Adam yang berada di dalam syurga juga dikeluarkan, apatah lagi kita yang berada di luar syurga. Adakah boleh masuk syurga ataupun tidak? Belum tentu lagi. Amal ibadatlah yang menjadi menentukan kita, serta dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang itu dapat masuk syurga atau tidaknya. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, berarti Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga kerana deraka, kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, sidang Jumaat yang beriman sekalian,
hati-hatilah kita, jaga-jagalah diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Ta'ala memanggilkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, itu diri kita yang orang beriman, wa ahlikum, ahli kamu, anak isteri kamu, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita di atas dunia ni dengan beradanya berbagai-bagai cubaan dan imtihan, ibtila, tensab daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapakah ahli syurga dan siapakah ahli neraka. Apabila mendengar neraka tak ada siapa nak. Tapi sebanyak manakah kita tinggal dengan Allah Ta'ala. Apabila disebutkan syurga, semua nak. Tapi soalnya banyak mana dah kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang dilarang dan menunaikan dia di perintah suruh. Itu yang menjadikan soalan bagi kita masing-masing. Menjadi ahli syurga ataupun tidak, terhentilah kepada kita yang akan menjadinya hamba Allah yang mentaati pada Allah atau tidak. Sidang Jumaat yang beriman sekalian, Allah Ta'ala perintahlah kepada Nabi Adam dan juga Iblis, qulna bitu minha jami'a. Kami berkata, Allah Ta'ala perintah, ihbitu minha jami'a, turunlah kesemua daripada syurga kepada alam dunia. Kerana dalam syurga bukan tempat anak cucu Nabi Adam untuk duduk situ, bukan dunia ni lah tempat hidup yang anak cucu Nabi Adam, dan tempat di dunia ni tempat memupuk kebaikan dan kebajikan amal ibadat yang kita tunaikan. Sebulan lebih-lebih lagi akan tibanya Ramadan. Peluang untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang Allah Ta'ala bukakan kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, menjadikan pula malam yang istimewa untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyakkan amal ibadat berganda-ganda, untuk menghapuskan pula dosa-dosa. Dengan itu, sidang Jumaat yang beriman sekalian, saya berseru pada diri saya sendiri sidang Jumaat, supaya kita beradalah di dalam garisan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba Allah yang baik. Jadilah umat Nabi Muhammad yang sentiasa mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diturunkan kepada alam dunia ini, adalah anak-anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Lahirlah yang pertama Qabil dengan Habil, dah buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala hingga sampai sanggup bunuh adik sendiri. Maka apabila kita berada di atas dunia ini, Allah Ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda, bilanya datang daripada aku, daripada Allah Ta'ala kepada kamu, hudan, hidayah, petunjuk. Nabi mana umat ada umat masing-masing, umat mana mesti mengikut Nabi dia. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa imma ya'tiyannakum minni huda, hidayah petunjuk ni lah, siapa nak terima atau siapanya tak siap terima, daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman tabi'a hudaya, siapa-siapa ikut, siapa-siapa turut, siapa-siapa tunai, siapa-siapa petibat hudaya, hidayah Allah, petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada bimbang, tidak ada duka pun bagi mereka tadi. Berarti Allah Ta'ala telah buat garisan, kata nak takut ke nak tidak, nak sesal ke tidak ke, sesal yang telah mari, telah lepas dan tidak takut lagi ke depan lagi, sesal atau tidaknya, takut atau tidaknya, terhentilah atas kita mengikut hidayah, petunjuk daripada Allah dan Rasul setara mana. Oleh itu, sidang Jumaat yang beriman sekalian, marilah kita sama-sama mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi kita, dengan perbuatan, perkataan, takrir dan sebagainya. Itu adalah menjadi
tempat dan cara untuk kita menunaikan kehidupan kita supaya kita selamat hidup di dunia dan selamat di hidup kita di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang beriman sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa pada Allah Ta'ala, menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada di akhir zaman. Nabi Muhammad jadi Rasul yang terakhir. Maka bila di akhir zaman banyaknya cuba-cuba banyaknya perkara-perkara yang ditatai hidup kita. Lebih-lebih lagi perkara-perkara yang membawakan kita kepada punah, kepada kemusnahan, kepada kebinasaan. Banyak benar pada masalah. Nah, tak kecuali dalam rumah, luar rumah. Apatah lagi benda-benda yang memabukkan, menjadi bebasnya manusia buat. Nah, dulu takut pada undang-undang, walau tidak takut pada Allah. Maka apabila undang-undang kita tak apalah buat kepada Allah hukumnya, tak takut dah. Maka itu di antara perkara-perkara yang akan menjadikan kita tu lebih dekat, lebih mudah kepada kebinasaan. Ingatlah ibu dan bapa kita sebagai hamba Allah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala menjaga anak-anak kita masing-masing, untuk beri pengajaran, untuk pelajari kepada mereka, nasihatlah kepada mereka, dan supaya mereka sentiasa dalam bedah, sentiasa berada sama-sama, kita berada dalam garis agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana di akhirat esok waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Manusia yang diraka pada Allah, manusia yang tidak beriman pada Allah, manusia yang mengikuti hawa nafsu, menjadi hawa nafsu sebagai Tuhan dia, bertuhan kepada hawa nafsu, iaitu mengikut hawa nafsu apa saja. Itu bimbing-bimbing ibu bapa sedang Jumaat yang beriman sekalian, supaya kita menjadi hamba Allah yang sentiasanya berada dalam garis agama Allah, dan akan menjadi hamba yang sentiasa berada dan menunaikan kewajipan Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan kita selamatnya dunia dan hidup di akhirat nanti. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tada' lana dhanban illa Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة
إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.